Assalamualaikum. Hai, selamat petang korang semua. Apa khabar? Sihat-sihat tak semua? So, hari ni Nida baru je tamat, baru je tak sampai seminit. Nida dah selamat join kelas ARB bersama Sifu Najib Asadok dan juga tim-tim beliau. So, selamat petang semua. Apa khabar korang-korang di luar sana? Sebelum Nida memulakan Nida nak sharing Nida petang ni. Apa kata korang tag kawan-kawan, ajak dia orang semua untuk masuk dekat Nida punya live pada petang ini. Sebab tengah hari tadi lah, sebenarnya pagi tadi lah, dalam pukul 10 pagi kan, Nida ada mesyuarat PIBG secara online dengan cikgu-cikgu sekolah anak Nida. Dalam masa yang sama, Nida juga masuk kelas ARB. So, macam itulah pun cakap, pengorbanan seorang mak. Nak menimba ilmu pun menimba ilmu, dalam masa yang sama tengok juga apalah mesyuarat PIBG yang tengah run dekat Google Meet tu, terpaksa macam tu kan. Sebab kalau Nida lepaskan ilmu yang nak diberikan kepada oleh Sifu Najib, Nida akan rugi besar. Dan Nida dalam masa yang sama, Nida tak nak juga melepaskan maklumat-maklumat terkini daripada sekolah anak Nida. So, berkaitan dengan persekolahan, korang tahu tak, tak lama lagi anak-anak kita akan bersekolah. Mungkin bukan semua kan, tapi macam anak Nida, dia sekolah vocasional anak-anak istimewa, dan seorang lagi tu tingkatan 5. So dia akan start sekolah. Dia akan masuk asrama pada 9 hari bulan ni. Yang bestnya, ya Allah, subhanallah, hebat betul. Nida nak ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana macam anak Nida sekolah kat Johor. So, mereka akan ambil pelajar-pelajar di luar Johor ni, menaiki bas dan dibawa ke sekolah tersebut. Sebelum daripada itu, bila sampai je, dia akan buat COVID test dulu. Kalau COVID test tu positif, maknanya ibu bapa akan kena ambil balik anak-anak tu, dan bawa anak-anak tu untuk tindakan selanjutnya dengan bahagian PKD yang berdekatan lah. Tapi kalau anak negatif, so dia akan terus bawa ke sekolah dan memulakan sesi persekolahan seperti biasa. Subhanallah, thank you sangat-sangat kepada Kementerian Pendidikan, dan juga kerjasama juga dengan Kementerian Kesihatan kita. Alhamdulillah, this is orang cakap satu pengumuman yang besar yang disediakan oleh kerajaan untuk anak-anak kita, untuk sambung belajar, untuk meneruskan pembelajaran. Hopefully anak-anak kita semua hendaklah belajar bersungguh-sungguh, jangan nak orang cakap mempersia-siakan. Ini actually it is a big budget for them kan, and a safe budget for us, so that kita tak payah nak hantar anak daripada Selangor ataupun daripada Perak nak hantar ke Johor dan sebagainya. So they will come to us to pick our beautiful baby kita tu untuk pergi sambung belajar. Ya Allah, besar sangat-sangat. So guys, apa kata sebelum Nida share kan macam-macam petang ni, ada something yang best tau Nida nak share dengan korang. Nida buat ada special bonus video yang Nida nak share dekat korang semua. So sebelum tu bukan sahaja like, korang ajak tag kawan-kawan semua dan sharekan live Nida ni kepada kawan-kawan grup-grup power korang semua. Tak kisahlah grup apa pun kan. So sharekan dengan diorang, because Nida ada satu bonus video special edition daripada Nida sendiri untuk korang mamis-mamis di luar sana. Of course lah, ramai papa-papa juga kan, yang single papa ke apa kan. So selalunya spesifikalinya kebanyakan kepada mamis-mamis lah kan. Yang agak sibuk betul lumur mensiap-siapkan anak-anak masing-masing. So Nida nak tanya korang, apakah persiapan korang semua sebelum anak-anak kita nak memulakan pembelajaran? Apakah persiapan all the mummies untuk anak-anak semua? Just share sikit kat ruang komen tu. Mesti macam-macam korang buat preparation untuk anak-anak semua kan. So apa yang Nida paling Nida prepare untuk anak adalah ini. Nida akan pastikan anak kita tu menerima vaksin dahulu. Dapat satu dos at least.
pastikan dia dapat first dose dulu, at least usahalah pergilah katalah di luar kawasan persekolahan ni kan. Macam Nida, anak ni sekolah di Johor dan kami menetap di luar pada Johor. So apa yang cikgu-cikgu dah bantu kami sebab kita keep in touch each other, kita keep communicate each other, Nida dengan cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu ni dah bantu Nida untuk arrangekan anak Nida mendapat suntikan di kawasan yang berdekatan. Mereka sendiri yang menghubungi sekolah-sekolah ke PPD yang di area Nida ni untuk memastikan anak Nida mendapat vaksin. Dan anak Nida dah dapat vaksin dah pun. Subhanallah, hebatnya. Ya Allah, memang hebat sangat-sangat. So, pastikan anak-anak anda divaksinkan terlebih dahulu. Kalau belum, cepat-cepat hubungi PPD yang berdekatan ataupun hubungi semula sekolah anak-anak tuan-tuan puan semua, mami-mami semua, hubungi balik sekolah anak-anak kita semua dan tanya macam mana proses dia. So, kita kena kepo sikit. Sebelum sekolah dimulakan, pastikan anak-anak kita divaksinkan. Yang kedua, make sure anak kita cukup bekalan face mask. Itu wajib. Belilah satu kotak ke agak-agak lah. Macam anak Nida, dia akan bersekolah sampai bulan Disember kalau tak silap Nida. Macam itulah kan. So, kita dalam satu kotak emas tu ada 50 kan? 50 lah. Ada 50 kan? So, kita agak-agak lah kalau satu hari dia kena pakai 2 mask atau 3 mask, kita divide by berapa hari and then kita provide mask yang mencukupi. Gitu kan. Kalau ada yang nak pakai mask yang dalam bentuk kain, make sure mask tu kena ajar diorang, kena basuh ataupun kena pakai double layer, pakai mask yang disposable and then pakai mask yang kain. Macam tu. At least kita kena ajar diorang. Especially yang mask-mask yang dalam bentuk kain tu sebenarnya not secure at all. Tidak memberi orang cakap security kepada anak-anak kita semua. So better pakaikan diorang mask yang memang disposable tu. Okay. Yang 3-ply. Yang ketiga, make sure diorang ada hand sanitizer. Okay. Bila kita nak bekalkan hand sanitizer, okay, kita ajar diorang macam mana cara nak sanitize tangan dengan betul. Banyak je, buka je dalam Google, dalam YouTube, banyak je cara-cara orang cakap video-video yang mengajar kita dan juga anak-anak macam mana nak hand sanitize dengan betul. Sangat-sangat penting untuk diorang, kita daripada sekarang, sebelum start sekolah nanti kan nak masuk asrama 9 hari bulan, 9 bulan Oktober. So daripada sekarang train diorang macam mana nak sanitize tangan dengan cara yang betul. And seterusnya pastikan diorang mencukupi air tu banyak, cukup air. Kita bagilah air mineral yang betul kecil-kecil tu supaya diorang senang nak bawa. Saya rasa tak ada masalah kalau kita bekalkan air botol yang kecil-kecil tu banyak-banyak kepada anak-anak kita. Rasanya kalau asrama ke kalau kat sekolah kan, cikgu-cikgu tak ada halangan saya rasa untuk supaya anak-anak tu membawa bekalan air yang mencukupi. Ataupun make sure diorang ada tumbler dan kalau ada di sekolah dia memang dia bekalkan air, make sure pesan dengan anak-anak kita semua bawa air pergi sekolah, bawa air yang kelas, jangan lupa. Kena. Dan last not least, kita pastikan kita pasang pelindung Avengers. Apa benda tu? Dah lah pakai mask, dah bagi hand sanitizer, nak pasang pelindung Avengers. Ceng. Iaitu kita pastikan kita top up dia dengan vitamin C. Yes, kenalah vitamin C. Kalau tidak, macam mana nanti kan? Dikhawatiri nanti pertahanan badan kurang sebab diorang dah bercampur ramai-ramai kan, dah bergaul dengan kawan-kawan. Yelah, anak-anak kita kadang-kadang tu terlupa nak amalkan penjarakan sosial kan. So kita kena daripada sekarang kita cakap dengan anak, make sure bersih tangan, make sure mandi selalu kan, bekalkan sabun-sabun apa semua yang betul-betul yang orang cakap mencukupi, mask, air kosong dan paling penting adalah vitamin C. Vitamin C ni bukan saja dia dapat meningkatkan imun badan, dia dapat meningkatkan sel darah merah supaya anak kekal bertenaga untuk belajar. Kat sekolah kan kalau macam asrama kan,
dia ada schedule dia punya schedule harian. Nak kena prep lah, nak kena bangun awal, nak kena itu, nak kena ini, ada aktiviti dan kita tak tahu kan macam-macam kan. Betul, kita tak tahulah macam mana dia punya aktiviti musim-musim COVID ni kan. Gitu kan. So kita pastikan kita fitkan badan dia, kita bagi pelindung Avengers kepada anak kita dengan vitamin C, so that mudah-mudahan dia kan kita ikhtiar kan. Mudah-mudahan dia tak adalah kena batuk, demam, sesama, eczema sana sini. Tahulah dalam ramai kan eczema sana sini, letih lesu, tak bertenaga, kusut masai je muka nampak kan. At least dia bertenaga untuk dia teruskan dia punya sesi persekolahan. Gitu. So sebelum segala yang Nida dah share kan tadi, okay, Nida dah rangkumkan dalam satu video yang special Nida buat untuk korang semua. Kan, kejap Nida hidekan dulu. Wah. Ini adalah day 2. Day 2 Nida menggunakan StreamYard ni. Memang seronok sebenarnya, memudahkan Nida lah. Okay guys, this is for you all. Bahawa sebenarnya imunisasi badan kita haruslah kuat, memang harus bagus. Jadi antaranya ialah pemakanan kita. Kita kena ambil vitamin. Salah satu vitamin yang harus kita amalkan ialah vitamin C. Okay? Selain daripada ianya memperkuatkan lagi imunisasi badan kita, ini juga baik untuk kulit kita, menyelesaikan masalah-masalah kulit, jerawat, kulit kusam dan sewaktu dengannya. So terus ambil vitamin C, okay, hari-hari dalam ni. Gitu kan. So itulah orang cakap pentingnya untuk kita impakkan kita punya anak-anak, fitkan badan dia orang dengan vitamin C. Bukan saja untuk imuniti badan, untuk tingkatkan pertahanan badan dia orang supaya dia lebih bertenaga untuk dia belajar, insya-Allah. Okey. Selain daripada anak-anak, Nida nak sharekan dengan juga korang. Okey. Kita juga perlukan memberi kasih sayang ni kepada bukan saja anak-anak tapi kepada ibu dan bapa korang semua. So please okay, jaga keramat kita tu, bagi diorang vitamin C supaya diorang pun fit, supaya diorang pun cakap mudah-mudahan kita ikhtiar je lah kan, mudah-mudahan dijauhkan, dielakkan daripada COVID, daripada jangkitan kuman, daripada batuk, demam, sesama, senantiasa rasa bercergas, bertenaga supaya kita seisi keluarga dengan mak abah kita semua dapat orang cakap menikmati aura yang positif setiap hari. Best kan? So guys, thank you sangat-sangat untuk Nida watching Nida punya short live petang ini. Okay, so Nida akan belanja korang dengan satu lagi video yang simple and short video supaya kita sentiasa mengingati orang-orang yang tersayang di kampung kita. Sebab kadang tu kita rasa kita dah bagi the best, tapi kadang-kadang tu kita terlupa nak keep in touch dengan diorang. So guys, Nida harap sangat-sangat bukan saja orang cakap apa yang Nida share petang ni untuk bagi tingkatkan imuniti dan sebagainya, tapi sebenarnya untuk mengeratkan lagi kasih sayang, untuk supaya kita senantiasa hidup dalam aura yang positif seisi keluarga, happy seisi keluarga. So happy watching. Petang ni mak lupa nak tutup periuk nasi. Habis hangit nasi mak. Tapi esoknya mak call Langah. Dia datang bawa periuk nasi elektrik baru untuk mak. Bangun sahur ni, mak masak pakai periuk nasi barulah. Tak sabarnya. Tapi tiba-tiba je, elektrik tak adalah pula. Terpaksalah mak makan roti je dengan serikaya. Tapi sedap juga. Bismillahirrahmanirrahim. Biskut tahu mak. Alung dengan
tanya adik-beradik bagi mak TV baru. Besar. Katanya boleh buat mak hilang rasa sunyi. Tapi hidup mak memang dah lama sunyi. Tambah lagi lepas arwah ayah korang dah tak ada. Mujurlah, dah dekat raya ni. Dapatlah kita berkumpul satu keluarga. Kita pun beraya sama-sama tahun ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi mak, cukuplah semua anak-anak dan cucu-cucu mak ada di sisi mak. Itu dah buat mak bahagia. See? Nampak kan? Faham kan apa maksud Nida sekarang? So sangat-sangat penting untuk pastikan kita fit seisi keluarga, sihat seisi keluarga, hidup dalam aura yang positif so that kita akan selalu dapat membahagiakan orang-orang kesayangan di sekeliling kita. Okay guys, with lots of love, just be the better version of yourself. Bye. Assalamualaikum.